Hai, hello, apa khabar semua? Harapan Cik Yus seperti biasa semua orang dalam keadaan sihat walafiat. Okey, terlebih dahulu Cik Yus ucapkan Shalom, Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Apa khabar semua? Okey, seperti biasa kita bersiaran sekali lagi bagi mengetahui sejauh mana kebenaran Islam. Okey, di mana setakat ini Cik Yus telah buktikan dari pelbagai sudut bahawa Islam adalah ajaran sesat yang Muhammad bawakan 1441 tahun yang lalu semata-mata untuk kepentingan dia. Sebab itu kita dapat lihat dalam banyak perkara semuanya melebihkan Muhammad, terutama dalam hal kewanitaan. Simple Cik Yus cakap. Muhammad ni merupakan seorang yang hidung belang atau kaki perempuan. Itulah hakikatnya. Apakah semua Muslim tak dapat nak lihat lagi sejarah hidup Muhammad yang penuh dikelilingi wanita dan dia boleh mendampingi mana-mana wanita yang dia suka. Ini yang tertulis dalam ayat Al-Quran. Terutama wanita yang jadi hamba dia. Budak-budak lah kononnya lah kan. Dalam sejarah hidup Muhammad ni, dalam video-video terdahulu, Cik Yus telah kongsikan bagaimana Muhammad mempunyai anak luar nikah bersama Maryah binti Khibtiyah, di mana Muhammad berzina dengan wanita ini terlebih dahulu sebelum kahwin. So selain Muhammad juga pernah memperkosa isteri orang setelah suami dan ahli keluarganya dibunuh sendiri oleh Muhammad, iaitu Safiyah. Apakah kelakuan sebegini yang dikatakan Nabi yang benar dan penyayang, Nabi yang cukup unggul kononnya? Macam ni kah memperkosa bini orang Nabi yang unggul kah? Cik Yus nak tanya. Memang tidaklah. Muhammad bukan seorang Nabi yang benar tetapi pemalsu yang mempunyai kepentingan sendiri. Itulah hakikat. Saya Cik Yus minta kepada Muslim jangan marah Cik Yus sebab ini adalah kenyataan. Cik Yus cakap benda yang benar. Cik Yus bukan cakap benda yang tipu ataupun bohong. Sebelum Cik Yus teruskan, Cik Yus nak minta maaf lah kepada semua penonton semua sebab kelewatan ni bukan apa. Cik Yus tunggu umat Islam habis merayakan Hari Raya Haji terlebih dahulu. Cik Yus takut nanti ada yang tercekik ketupat ke lemang bila terdengar penjelasan Cik Yus tentang Hari Raya Haji ni. Sebab Hari Raya Haji adalah sebenarnya ritual kaum kafir Quraisy. Tu dia. Ritual Arab kuno. Tu dia. So jadi apakah ianya adalah ibadah orang Islam yang sebenarnya? Tidak. Jadi untuk rakaman kali ini, Cik Yus akan berkongsi tentang rukun Islam yang kelima, iaitu Hari Raya Haji. Apakah perayaan haji atau ibadah kurban ini merupakan perkara yang benar daripada Tuhan yang sebenar? Jom. Mari kita lihat sejauh mana kebenaran ibadah haji ni. Okey, Cik Yus reveal satu persatu. Cik Yus akan bawa anda semua untuk melihat perkara ni sama ada benar ataupun tidak. Okey, Cik Yus mulai. Semua orang sedia tahu bahawa rukun Islam adalah rukun yang amat penting kerana rukun inilah yang membezakan sama ada orang itu Islam ataupun kafir. Kenapa Cik Yus sentuh rukun Islam? Kerana bagi orang Islam, rukun ini adalah amat penting dan mereka amat berpegang kepada rukun ini. Kerana rukun inilah yang membuatkan mereka amat setia kepada Islam, especially Muhammad. Pantang orang cakap pasal Muhammad. Naik bulu roma apa semua ni, orang Islam ni. Dan untuk itu Cik Yus tunjukkan bahawa rukun-rukun ini adalah palsu sebenarnya. Dan ianya hanyalah diciplak oleh Muhammad. Rukun yang keempat tu iaitu zakat. Zakat is normal. Lumrah. Dalam setiap ajaran ada bersedekah, zakat ni semua normal. Sebab zakat ni lebih kepada kita membantu yang susah. That's normal. So tak ada masalah benda tu. Tapi yang empat lain ni, yang rukun ni, Cik Yus akan sentuh rukun yang pertama tentang syahadah, kemudian dalam video yang akan datang Cik Yus akan reveal benda tu. Cik Yus sentuh dah tentang semayang, Cik Yus dah sentuh tentang puasa, sekarang Cik Yus akan sentuh tentang haji sebab baru raya haji kan. Okey. Alright. Video-video terdahulu, Cik Yus telah sentuh beberapa rukun Islam. Cik Yus ulang lagi sekali lah tentang semayang 5 waktu. Ini Cik Yus sentuh balik untuk kita recap balik. Nyata semayang ni adalah palsu. Tidak tertulis semayang 5 waktu di dalam Al-Quran. termasuklah cara-cara hendak melakukan sembahyang ni.
Berapa bilangan rakaat dia, semua tak ada. Jika ianya adalah benar daripada Tuhan, jika Tuhan itu Allah itu adalah Tuhan yang benar, pasti dia menceritakan. Apabila dia mengenalkan sembahyang ni pada umat Islam, dia mesti menceritakan bagaimana hendak dilakukan sembahyang ni. Berapa rakaat dah, semuanya hendaklah diceritakan di dalam Al-Quran. Itu yang sebetulnya. Tetapi sayang, tiada di dalam Al-Quran. Jika dilihat dikatakan Muslim dikenakan sembahyang 50 waktu sebelumnya. Sebelum dikurangkan kepada 5 waktu. Benarkah? Cikgu nak tanya, benarkah benda ni? Di mana dijelaskan dalam Al-Quran perihal sembahyang 50 waktu ni? Tiada. Jadi di manakah kebenaran sembahyang ni? Di mana? Ini semua hikayat Muhammad semata-mata. Muhammad buat penipuan sebenarnya. Hikayat menaiki burak ke langit lah apa semua tu. Hikayat membelah bulan lah apa semua tu. Semua hikayat, semua pembohong semua tu. Muhammad ni mereka cerita saja. Tiada satu kebenaran daripada dia. Okey, cikgu sambung. Seperti yang cikgu telah kongsikan tentang bulan-bulan Islam. Di mana bulan Islam ini bukan milik Muslim, tetapi ianya adalah milik kaum kafir Quraisy. Itu yang sebenarnya. Jadi ayat Al-Quran yang Cik Yus telah sentuh sebelum ni berbunyi, sesungguhnya bilangan bulan-bulan Islam, bulan-bulan di sisi Allah ialah 12 bulan yang telah ditetapkan dalam kitab Allah semasa ia menciptakan langit dan bumi, bla bla bla. Ayat ni panjang. Di dalam surah At-Taubah ayat ke-36. Apakah ianya benar? Cik Yus nak tanya. Pelik kan? Macam mana dia adalah satu Tuhan yang benar menciptakan langit dan bumi ini, dia mengadakan 12 bulan. Padahal 12 bulan tadi tu adalah bulan-bulan yang nama-nama bulan ni dicipta oleh kaum kafir Quraisy. So jelaslah dia ni penipu. Tuhan ni kata apa tu? Maksud Cik Yus, Muhammad ni penipu. Allah ni bukan Tuhan, dia mengadakan benda tu. Apakah benar benda ni? Terangan, ia adalah penipuan Muhammad. Terang-terangan. Sebab bulan Islam ini dicipta oleh Khilab bin Murrah, seorang kafir. Okey, Cik Yus recap balik apa yang Cik Yus pernah sentuh sebelum ni. Orang yang bertanggungjawab terhadap nama-nama bulan Islam ini ialah Khilab bin Murrah yang merupakan moyang kelima sebelum Muhammad, yang merupakan pemimpin yang amat disegani oleh kaum kafir Quraisy. Dialah yang bertanggungjawab mencipta nama-nama bulan-bulan Islam ni. Takkanlah ajaran Islam kaum kafir Quraisy pula yang mencipta nama bulan Islam. Pelik kan? Tentulah sepatutnya orang Islam, tapi ini orang kafir ni. So menunjukkan adalah penipuan Muhammad. Okey, 150 tahun sebelum Muhammad dilahirkan, benda ni telah berlaku. Perkara ni telah berlaku. Khilab bin Murrah ni telah mengumpulkan pemimpin-pemimpin kafir Quraisy untuk menamakan nama-nama bulan ini bagi memudahkan untuk memahami gerakan waktu dalam tempoh bulan dan tahun. Itu tujuannya dia buat benda tu. Muhammad ni dia menciplak, dia meniru benda ni. Jika anda lihat di dalam surah ayat Taubah tadi, ayat surah yang ke-9 ayat 36 itu dinyatakan kitab Allah. Cikgu nak tanya, kitab yang mana satu? Kitab mana? Bible? Memang tidak lah. Memang sah tiada dalam Bible. Sedangkan dalam Al-Quran sendiri pun tak tercatat nama-nama bulan Islam ni. Jadi kitab yang mana satu yang Allah maksudkan? Kitab apa? Nampak? Penipuan. Jadi menunjukkan Allah bukanlah Tuhan yang benar yang menciptakan alam ini seperti yang dinyatakan di dalam ayat tersebut. Malah Muhammad mencipta ajaran lain dan menjadikan satu ajaran baru, iaitu Islam. Itulah yang sebenarnya. So, jika puasa yang dilakukan setiap bulan Ramadan adalah palsu, makanya Hari Raya Haji juga yang dirayakan di dalam bulan Zulhijjah juga adalah palsu. Secara amnya, keseluruhannya. Dah terangan. Setiap satu perbuatan umat Islam atau amalan atau ritual, itu adalah apa yang dilakukan oleh puak kafir Quraisy. Itulah yang sebenarnya. So, jangan marah pada Cik Yus, umat Islam, sebab apa yang anda lakukan, semua apa yang anda lakukan itu adalah ritual daripada kaum kafir Quraisy. Cik Yus reveal satu persatu. Cik Yus bagi nampak apa yang anda buat, sembahyang ke apa semua ni datang daripada puak kaum kafir Quraisy. Untuk makluman anda, Allah ialah Tuhan kaum kafir Quraisy. Inilah yang sebenarnya. Sebelum Allah ini diislamkan oleh Muhammad setelah menawan Mekah.
Allah ialah berhala terbesar yang terdapat pada Kaabah selain berhala-berhala lain. Ya. Al-ilah. Itulah yang datangnya Allah. Sebab itu setelah Allah ini diislamkan Muhammad, Allah membahasakan di dalam ayat Al-Quran tadi itu, Allah membahasakan diri dia kami. Kenapa? Merujuk kepada berhala-berhala lain yang pernah ada di sekitar Kaabah. Itulah yang sebenarnya kenapa Allah berkami. Itulah sebenarnya. Sebab Allah tidak berseorangan. Biar Cik Yus terangkan penggunaan ayat Cik Yus ni. Bila Cik Yus kata berkami ni apa semua. Iaitu Allah ni, dia bukanlah menunjukkan bahawa Allah adalah Tuhan yang benar dalam mengajari manusia tentang Islam. Sebaliknya, ianya adalah percakapan Muhammad itu sendiri. Sebab ada banyak berhala. So Muhammad dia mencipta Al-Quran ni. Bila dia bercakap, orang catat. Tahu dia ni buta huruf, tapi dia bukan buta menipu. Kan? Bila dia bercakap, orang menulis. Orang mencatat. Tu pun catat atas pelepah kayu. Berterabuk. Habis macam mana penyusunan Al-Quran tu? Nanti Cik Yus masuk ada bab-bab lain. So jadi di sini Allah ini adalah boneka kepada Muhammad. Untuk Muhammad lakukan apa saja yang dia suka. Itulah hakikat dia. Okey, selain itu Cik Yu nak sebut. Perayaan haji ini telah dijalankan oleh kaum kafir Quraisy sejak dulu lagi, sebelum Muhammad lahir lagi. Ianya bukanlah perayaan orang Islam tetapi ritual kaum kafir Quraisy. Senang cakap, ianya adalah ritual untuk wanita dan lelaki Arab kuno yang mengalami masalah kesuburan. Jadi ritual ini adalah memohon mendapatkan zuriat. Ini paling utama sekali. Paling utama sekali adalah untuk mendapatkan zuriat. Inilah ritualnya. Dia orang musim-musim Kaabah tu apa semua tu ni sebenarnya. Okey, biar Cik Yus cerita sedikit sebanyak tentang ritual sejarah haji ni. Okey, di kalangan kaum kafir Quraisy banyak suku besar dengan sekutu dan hamba mereka datang ke Mekah dan berkemah di sana secara berasingan. Pertandingan dalam kemurahan hati diadakan pada masa itu untuk menegaskan keunggulan pemimpinnya. Ketua setiap suku menyediakan kuali besar, menyembelih banyak unta dan memasak daging yang kemudian dibahagikan secara bebas untuk jemaah. Semua yang ada di Kaabah tadi tu apa semua, okey, siapa yang paling banyak menyembelih, dia lah paling hebat. Objektif satu-satunya kemurahan hati yang melampau ini adalah agar nama pemimpin puak tadi ini dimuliakan di seluruh Arab dan untuk dihebahkan kepada orang ramai bahawa orang ini menyembelih begitu banyak unta dan memberi makan kepada begitu banyak orang. Inilah tujuannya, nak famous. Apa yang dia berikan tu adalah untuk famous, untuk dikenali ramai. Itulah yang orang Islam lakukan sekarang. Banyak. Jangan marah Cik Yus. Benda ni hakikat. Bersedekah apa semua masuk TV tunjuk, oh aku bersedekah. Ambil video dan sebagainya kan, apa semua kan. Cik Yus sentuh sebahagian besar umat Islam, bukan keseluruhan. Ada yang bermurah hati, yang jenis dia bersedekah, dia tak cerita ke orang. Itu memang ada. Dan apabila ada setengah tu yang bersedekah, dia mengambil sebagai orang ketiga untuk buat kerja untuk dia. Pun ada. Benda orang macam tu kira macam tu bagus. Sebab apa? Dia tak menceritakan, tak menghebahkan. Yang ni Cik Yus tuju kepada mereka yang menghebahkan diri dia orang untuk dikenali ramai. Bahawa dia telah bersedekah. Okey, Cik Yus sambung. Nyanyian, minuman keras, penzinaan, pelbagai jenis maksiat dilakukan dan pemikiran Tuhan hampir tidak berlaku kepada sesiapa pun. Dia orang macam tu, terlalu ekstrim. Upacara keagamaan tawaf. Tawaf ni apa? Mengelilingi Kaabah. Inilah upacara dia orang. Adalah amat hebat di mana wanita dan lelaki berpusing-pusing mengelilingi Kaabah dengan melakukan tawaf dengan bertelanjang bulat. Bertelanjang. Dia orang pusing Kaabah tu tanpa ada pakaian langsung. Mereka berkata, ini cakap dia orang. Dia orang akan bercakap, kita akan menghadap Tuhan dalam keadaan yang sama di mana ibu kita melahirkan kita. Solat di masjid diiringi dengan tepukan tangan, bersiul dan tiupan tanduk. Nama Tuhan diucapkan dalam doa niat yang dikenal sebagai talbiyah. Apa itu talbiyah? Tahu kan? Talbiyah itulah labbaik Allahumma labbaik la syarika laka labbaik.
Itulah. Puak kaum kafir Quraisy melaungkan kalimah ni. So, jadi di mana kalimah ni katakan kalimah orang Islam? Orang kafir Quraisy terlebih dahulu sebelum Islam wujud, kaum kafir Quraisy dah laungkan perkara ni, perkataan ni. So, jadi menunjukkan apa? Penipuan Muhammad. Okey, sambung lagi ya. Tidak satu adalah ini dalam perkataan mereka tadi, labbaik Allah tu apa semua tu tidak satu adalah pasangan anda kecuali seorang yang diizinkan oleh anda. Anda adalah tuannya dan tuan atas apa yang dia miliki. Itu langan dia orang. Talbiah dia orang. Labbaik Allahumma labbaik. Dia sambung dalam bahasa Arab lah. Cik Yus cuma translate ke dalam bahasa Melayu. Itulah dia orang cakapkan. Jadi, pengorbanan juga dilakukan atas nama Tuhan. Namun, darah binatang yang dikorbankan dicurahkan ke dinding Kaabah. Dengan kepercayaan bahawa Allah menuntut daging dan darah. Pada masa tu Allah telah ada. Allah adalah Tuhan kaum kafir Quraisy, menuntut daging dan darah. Dan Allah, orang Islam sekarang pun menuntut perkara yang sama. Maksud Cik Yus, apabila Muhammad mengenakan korban dan sebagainya, tujuan untuk apa? Darah tadi itulah. Mengorbankan binatang untuk darah kepada Tuhan. Itulah yang berlaku.